Assalamualaikum dan hai. Okey, pada video kali ini kami akan menceritakan serba sedikit tentang Maxwell Equation. So sebelum kita pergi dengan lebih mendalam tentang Maxwell Equation ni, so siapa sebenarnya Maxwell ni? Nama Maxwell ini adalah sebenarnya James Clerk Maxwell. Dilahirkan pada tahun 1831 di Edinburgh, Scotland. Oleh kerana Maxwell Equation ini, ia dapat membantu kita untuk melihat dunia pada hari ini, bercakap dengan seseorang yang beribu batu jauhnya dan memanaskan makanan ketika anda sedang lapar. Okay, next kita akan go untuk second equation of Maxwell, which is known as Maxwell equation of electromagnetism. Jadi korang mesti pernah tertanyakan apa sebenarnya kaitan formula ni dengan formula yang lain, betul tak? So jadi kalau korang nak tahu, sebenarnya si Maxwell ni dia ada buat hipotesis bahawa electric field akan produce magnetic field. Jadi terbentuklah sebuah formula iaitu del dot E is equal to rho over epsilon naught. Jadi korang mesti tanyakan apakah hubung kait bagi del E, rho serta epsilon naught dalam formula ni. So kita akan cerita lebih detail. Firstly is E. So what is E? E is an electric field which is known as a vector field, which is generated by charged particle or object. So what is a vector field? Vector field ni sebenarnya adalah kita boleh anggap dia sebagai arah pergerakan. Ada pergerakan, mestilah ada arah, betul tak? So sebagai contoh, ruangan angkasa kita ni terdiri daripada macam-macam jenis vektor ataupun arah, macam arah mata angin, arah medan graviti dan lain-lain objek yang bergerak. Jadi untuk Maxwell equation ni kita akan fokuskan terhadap pergerakan zarah charge elektrik. So, electric field is defined as electric force per unit charge, which is mean the electric field is representative of force or removing dependent of charge particle. Senang cerita, perkataan E iaitu electric field dalam formula Maxwell equation ni menceritakan macam mana kita nak tentukan arah tarikan serta tolakan charge-charge elektrik ini dalam menghasilkan medan elektrik. Macam korang tahu, ada dua jenis charge sahaja iaitu charge positif dan charge negatif. The second one is del ataupun nabla. So, apakah bentuk segitiga ni? Benda ni dikenali sebagai divergent. Apa tu? Divergent is an operator ataupun indicator of derivation of the electric field to the charge of density. This approach can be considered to arise from one of the Maxwell equation and involve the vector calculus operation. So, the dot product of both del and electric field is measured on how the electric field flow in and out of chosen volume and region. The third one is rho. So, what is rho? Rho is an electric charge density which is in the Maxwell equation of electromagnetism. We focus on the inside the region that we take in the divergent region. So, rho is equal to the total charge inside region per volume of region, which is charge per unit volume. Lastly, the epsilon naught. Epsilon naught is known as the fundamental properties of empty space of universe. It is a constant value of permittivity of free space. The conclusion of the Maxwell equation of electromagnetism is the divergence of electric field at a point in a space is equal to the charge density divided by the permittivity of space. In a charge of free region ataupun kita kenali dia sebagai dalam satu ruangan tu tak ada satu pun zarah, we can say that the where is a rho is equal to 0, which is no charge particle inside the region space, ataupun kita boleh anggap dia sebagai no charge is equal to no mass and volume. Rho is equal to 0, the del dot E is equal to 0. Untuk Maxwell second equation ini, dia cakap pasal divergence of B, which is magnetic field pada point yang tertentu mesti akan sama dengan kosong. Equation untuk Maxwell second equation ini sebenarnya membabitkan Gauss law. Tidak seperti electricity, magnetic charge sebenarnya tidak ada. Erti kata yang lain,
magnetic monopole itu sebenarnya tidak wujud. Magnetic pole seperti north dan south sentiasa dia come in pairs. Seperti apa yang di dalam diagram ini, kita boleh tahu dan kita boleh bayangkan magnetic field di sekeliling magnet bar ini. Disebabkan divergence of B ini mesti akan sama dengan kosong, so field lines yang keluar daripada surface north mesti menuju ke arah surface south pole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbarul Al-Hashim bin Omar. Hari ini saya akan menceritakan tentang equation ketiga Maxwell equation. Di mana equation ketiga ni dia diambil daripada Faraday's law, bukan Gauss law. So di mana Faraday's law ni mengatakan bahawa di mana adanya beberapa turn of conducting coil kat dalam laluan yang tertutup, di mana dia diletakkan di dalam time varying magnetic field, alternating electromotive force akan berlaku akan induce kat dalam setiap coil. Okey, contohnya macam gambar ni. Okey, bila adanya dua coil, iaitu primary coil dengan secondary coil yang mempunyai beberapa turn. So bila primary coil ni dia disambungkan ke punca arus ulang-alik. Lepas tu secondary coil ni dia disambungkan dekat closed loop dan diletakkan berdekatan dengan primary coil. Alternating electromotive force akan induce dekat secondary coil tu, macam dalam gambar ni. Okey, untuk Maxwell version ni, Maxwell punya ni lah, dia memang berdasarkan Faraday's law, tapi dia dah simplify. Faraday's law tu dah disimplify, Maxwell buat. Okey, kat mana dia menunjukkan value EMF, induced EMF. Dia mengatakan value ni sama dengan line integral of electric field over dengan closed loop. So bila dengan equation ni, kita boleh nampak lah dengan dia punya hubungan antara changing magnetic flux dengan induced electric field. So kita boleh tengok, boleh concludekan lah benda ni, yang time varying magnetic field ni akan selalu produce electric field. Lepas tu equation ketiga Maxwell ni, untuk static magnetic field, dia telah kata, dia cakap static electric field ni, static electric field vector adalah vektor yang tidak berpusing. So static field ni akan tunjukkan time varying magnetic field ni selalunya kosong. So equation dia boleh jadi macam ni. Okey, itu je daripada saya. Terima kasih. Okey, kita teruskan dengan Maxwell equation yang keempat. Okey, first daripada segi terms, untuk equation yang keempat ni kita boleh sebut adalah curl B equals to mu naught times J vector plus mu naught times epsilon naught times E vector over time. Okey, itu adalah daripada segi terms. Next kita nak define each term tu. Curl B tu apa, J vector tu apa. So curl B adalah magnetic force around the circuit. J vector adalah current through the circuit, ataupun kita boleh panggil dia charge density. Okey, dengan yang last sekali, E vector over time adalah electric field around the circuit, ataupun kita boleh panggil dia displacement current. Okey, apa yang kita tertinggal? Adalah mu naught dan epsilon naught. Sebenarnya kita bukan tertinggal, tapi mu naught ni adalah permittivity of space dari segi magnetic field, dan epsilon naught ni adalah permittivity of space daripada segi electric field. Kita boleh katakan abaikan dua ni. Itu bukan saja tinggal, tapi kita abaikan sebab ni adalah constant. Nilai dia dalam setiap equation tu tak berubah. Okey, sebenarnya Maxwell equation yang keempat ni adalah
equation daripada Ampere's law yang dimodify oleh Maxwell sendiri dan dipanggil Ampere's circuit law. Kenapa Maxwell ni dia nak modify Ampere's law yang sedia ada? Okay, first kita kena tahu yang Ampere's law ni adalah dia define as a continuous flow of current. Tapi contohlah bila macam untuk kapasitor, untuk bentuk kapasitor kan macam ni kan. So untuk kapasitor daripada yang ni current flow tu ada, tapi in between two plates ni tak ada current flow dan tak boleh nak sepakat dengan Ampere's law punya definition, which is continuous flow. And macam mana Maxwell nak ubah benda tu? Maxwell tambah displacement current, which is kalau dalam terms yang kita sebut awal tadi adalah E vector over T. So bila kita kapasitor yang untuk left side ni dia adalah charge density yang J vector tu, dan in between yang around ni adalah displacement current tu yang ditambah oleh Maxwell sebenarnya. Dan benda ni dia form a really good symmetry between magnetic field and electric field. So daripada equation magnetic force tu, curl B tu sebenarnya adalah daripada left hand side dengan right hand side of the capacitor ni. Okay, seterusnya kita nak tahu aplikasi yang menggunakan Maxwell equation. Seperti yang kita dah dalam video sebelum ni kita dah tahu Maxwell equation ni. Kita dah baca pasal equation pertama, Gauss law, kedua Faraday law, ketiga dan keempat Newton's law kan. So kita nak tahu apa gunanya empat-empat ni dalam kehidupan seharian kita yang membantu kehidupan seharian kita sekarang. First, aplikasi yang kita nak pilih untuk terangkan hari ini adalah berkenaan antena. Okey, kita dah tahu pasal electromagnetic wave ni, yang mana wave dia radiate daripada macam yang sebelum ni kapasitor tu kan. Yang space tu dia boleh radiate daripada situ. So, tu boleh diaplikasikan untuk antena juga. Okey, dia macam ni. First, straw je kan. Okay, contohlah positive charge and negative charge. So positive charge and negative charge ni adalah pergerakan electric field. Electric field dia bergerak macam ni kan, ada gelombang dia. Tapi bila dua charge ni bertembung di sini, dia akan radiate EM wave. So dia akan macam yang kita tahu signal tu. So tapi antena tak macam ni kan, antena bukan macam ni. So antena diaplikasikan macam ni. So bila contohlah macam ni kan, so charge daripada sini ke sini, sini ke sini, dia akan bertempung kat sini dan dia akan radiate wave tu, EM wave tu, dan EM wave tu akan sampaikan signal tu dekat line-line sebagai receiver ataupun deliver. Dan contohlah dia sampai ke, contohlah EM wave tu receive satu signal dan receive kat sini, dan dia akan tukar yang ni jadi electric signal, dan electric signal yang bawah ni akan pergi ke radio, TV. Situlah yang kita nak tahu, yang situlah gunanya EM wave tu. Dia pergerakan charge tu, dia radiate satu wave, radiate ataupun receive wave, sama ada dia dapat EM wave dan tukarkan kepada electric signal, ataupun electric signal tu radiate EM wave dan ke pencawang ke apa kan. Dan kat situlah yang kita gunanya antena tu, yang sangat guna pada masa sekarang. Okey, tu berkenaan antena. Dan macam jenis-jenis antena kita boleh tahu juga. Contohnya, okey, ini adalah satu jenis antena yang anda boleh tengok, yang mana root, banyak root kan, tapi root yang receive wave tu adalah root yang kat tengah tu. Yang kat tengah tu
dan dia akan razor dan change to electric signal untuk TV, dan kita boleh tengok TV. Yang rod-rod lain ni sebagai reflector untuk reflect balik wave tu. Okey, jenis antena yang ni adalah antena yang menerima signal dalam bentuk yang macam kita tengok kawah tu kan, dan dia akan reflect ke yang atas dia tu, yang macam berdiri tu yang akan terima signal dia dan tukar kepada elektrik signal. Okay, ni yang contoh kedua, dan itulah yang dapat kami kongsikan berkenaan antena dan juga berkenaan Maxwell equation. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda dan juga membuatkan anda terus meminati fizik, kerana fizik is life. Terima kasih.